Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Malam ni kita malam yang ke-26. Malam ke-26 dah. Suatu hari beberapa sahabat datang menziarahi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Bila sampai kepada rumah Sayyidina Anas bertanya, "Adakah kamu semua ni sudah solat asar? Apa mai ni dah sembahyang asar ke tak lagi?" Maka wakil daripada rombongan itu menjawab, "Wahai Anas, kami belum lagi solat asar." Maka Sayyidina Anas tanya, "Pasal apa waktu ni mai? Mai rumah aku ni waktu ni pasal apa? Kalau dah tak sembahyang asar lagi." Maka tunggu beberapa minit lagi nak masuk sembahyang asar, apa sembahyang lepas tu hampa mai. Maka rombongan tadi pun tak dan pergi masuk rumah, terus beredar dan pergi ke masjid. Selesai daripada sembahyang asar, maka rombongan tadi itu mai balik ke rumah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Bila sampai ke rumah Sayyidina Anas, maka Sayyidina Anas dia kata, "Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq." Hadis tu panjang. Ia membawa arti bahawasanya orang yang melengah-lengahkan solat sehingga nak luput waktu solat baru dia nak sembahyang, itulah sembahyang orang yang munafik. Jadi yang mai tadi ke rumah Sayyidina Anas, waktu tu dekat nak masuk asar, mereka baru selesai sembahyang zuhur. Bila Sayyidina Anas tanya, "Mayang asar dah lagi?" Dia kata, "Kami baru selesai sembahyang." Bermaksud sembahyang zuhur. Sebab itu Sayyidina Anas dia tak boleh nak terima sebagai tetamu, apa kena patah balik, apa sembahyang asar dulu. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, berpandu kepada kisah ini, berapa ramai di kalangan kita yang bila tetamu mai ke rumah dia tanya bab sembahyang? Berapa ramai? Kita tak tanya, kan? Jawab salam, pelawar masuk, sembang ke, ajak minum dan sebagainya. Tapi inilah cara hidup Islam yang telah ditunjukkan kepada kita sahabat-sahabat Nabi. Antaranya kisah ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata, "Pi dulu sembahyang asar lepas tu mai." Kalau dia layan, kalau dia terima tetamu tu tadi dalam keadaan waktu asar sudah hampir masuk, nanti dia pun akan buat lagi. Apa dia? Asar di ujung-ujung waktu, kan? Dia jenis macam tu. Zuhur di ujung waktu, habis mayang zuhur mai rumah Sayyidina Anas. Dia kata, "Apa ni? Mayang asar tak lagi?" Dia kata, "Nak mayang pun tak masuk lagi." Dekat nak masuk tu tunggu. Ni dekat nak masuk dah, tunggu lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang boleh merosakkan kita ketika Ramadan ini adalah sifat nifaq, munafik. Salah satunya yang ni, iaitu satu orang yang suka dia lengah-lengahkan solat. Tak kisah, padahal dia sedang, padahal dia jaga, bukan kata dia lupa atau dia tertidur. Awak tak sembahyang subuh lagi, waktu subuh dah masuk. Awak tak sembahyang zuhur lagi, dah pukul berapa? Awak tak sembahyang asar lagi, ni nak maghrib dah ni, dekat orang nak buka puasa ni. Awak tak sembahyang asar lagi. Jenis sembahyang macam ni adalah sembahyang orang munafik. Jadi jangan kita buat ketika bulan Ramadan ini, tuan-tuan.
Ni salah satu dia. Kemudian apa-apalah sifat munafik. Iza haddasa kadzaba, bila dia bercakap dia nak bohong. Wa iza tumina khan, apabila dia amanahkan dia khianat. Wa iza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia nak mungkir. Wa iza khasama fajara, apabila rasa tak selesa dengan sahabat dia, lagi teruk menjadi-jadi. Benda tu sikitnya boleh selesai dengan mudah, tetapi dia kait, akhirnya jadi besar perkara itu kan. Suka nak bergaduh dengan orang, suka nak bertengkar dengan orang. Ini pun dalam bulan Ramadan apa Nabi pesan? Bila orang ajak bergaduh dengan kamu katalah inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Tuan-tuan, sifat munafik ini apa pun, bukan yang kita dok kira ada 4 ke ada 3 apa semua, tak. Sifat munafik ni banyak. Ada satu kitab dia himpun sifat munafik lebih daripada 100. Banyak sifat munafik lebih daripada 100. Tak kira yang mana satu, jangan sekali kita buat. Kenapa? Kerana dia merosakkan pahala ibadah kita. Pahala ibadah kita bercakap bohong. Ni ada orang duk bohong dalam bulan Ramadan. Bohong sama ada dengan perkataan atau dengan tulisan. Bohong juga. Kan? Oleh senang ambil handset, tekan dihantar. Betul tak? Bohong. Mana saya tahu bohong? Pastikan dulu. Boleh kita share. Ni tuan-tuan, tahun ni saya tak tahulah tuan-tuan dapat ke tidak. Sakat sampai ke hari ni saya tak dapat lagi mesej yang mereka duk hantar kelebihan sembahyang tarawih tiap-tiap malam. Saya tak dapat lagi, tuan-tuan dapat, saya tak tahu. Yang tu hadis palsu. Tak pun Ustaz, kami tak pun, alhamdulillah, orang dah sedang lah. Kan? Tapi dulu 2-3 tahun dulu ni duk hantar malam pertama sekian kelebihan dia, malam kedua sekian kelebihan, palsu. Alhamdulillah tahun ni tak. Tapi tahun ni orang duk hantar tentang doa harian. Hari pertama doanya begini, hari kedua doanya begini, hari 20 doanya begini. Tiap-tiap hari tu. Yang ni tuan-tuan adalah doa rekaan Syiah. Ada dalam 2 kitab besar dia, iaitu Iqbalul A'mal dan satu lagi kitab Biharul Anwar. Tak apa Ustaz, bukan palsu. Syiah punya apa? Biar ke depa lah, kita ahlu sunnah wal jamaah. Nak reka sendiri tak ada masalah apa. Reka lah. Ada doa Quran hantar, ada doa hadis hantar. Nak reka sendiri tak ada masalah. Tapi yang duk ambil yang depa punya pahaman tu apa? Sedangkan ulama-ulama ahlu sunnah, sama ada Imam Abu Hanifah ke Imam Malik, Imam Syafi'i, kita sendiri, mereka amat betul-betul jaga sungguh supaya jangan terlibat langsung dengan Syiah yang biasa sekarang ini dikaitkan dengan Syiah Rafidah, yang mereka sama sekali tidak boleh menerima para sahabat. Hanya ada 5-6 orang sahabat mereka terima. 5-6 sahabat mereka terima. Husain mereka terima, Sayyidina Ali mereka terima, Abu Zar mereka terima. Beberapa ya. Padahal sahabat Nabi ada semua berapa? Sahabat Nabi ramai, 100,000 lebih sahabat Nabi. Awak tak terima semua. Kita orang Islam, kita ahlu sunnah wal jamaah, semua Nabi, Rasul semua kita terima. Semua sahabat kita terima. Tak boleh kata ni aku berkenan, ni aku tak. Itu bukan cara kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika kita melalui saat-saat terakhir ini, apa yang kita sebut tadi, ya Allah Ustaz, saya terlibat juga dengan apa yang Ustaz sebut, iaitu sifat munafik. Ada juga Ustaz. Satu lagi, Allah Ustaz, saya pun macam Ustaz sebut tak salah, duk share ikut suka, tak tahu apa saya share. Tuan-tuan, ni mereka duk hantar kata ni kelebihan makan tembikai apa. Allahu Akbar. Kawan yang jual tembikai seronok.
Kan? Dah aku jual pun aku tak tahu, makasih lah apa hantar. Kan? Sesat dulu, betul ke tak betul? Betul ke tak betul itu? Apa tuan-tuan? Imam Ibn Hajar Asqalani dia kata ketika zaman Nabi, temikai yang kita belah tu merah ataupun kuning temikai, kan? Tak ada. Zaman Nabi tak ada. Yang zaman Nabi ada temikai susu. Nampak? Tapi yang kempen bukan temikai tu. Mana saya tahu Ustaz? Dah cerita je, tak tahu jangan dok share. Tak pasal-pasal habis kita punya amalan. Ni waktu kita mendambakan Lailatul Qadar. Doa tiap-tiap malam tu apa? Doa minta Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ni doa sekali dengan ikhtiar, dengan usaha. Ikhtiar tak ada, usaha merapu. Lepas doa saja. Kan nak dapat. Allahumma ballighna Lailatul Qadar, sampaikan kami ke Lailatul Qadar. Buat apa duk minta doa macam tu dalam keadaan kita duk share ikut suka? Nabi kata dah, kan? Menjadi satu kesalahan apabila dia dengar dia sampai. Lama dah tuan-tuan Nabi sebut, berapa ribu tahun. Tapi kita ni generasi jenis tak terasuh, mudah ikut suasana yang ada. Tak mau jenis macam tu tuan-tuan. Kita kena ada prinsip. Jadi waktu-waktu berbaki yang ada ni tuan-tuan, perbanyakkan kita istighfar. Siapa nak istighfar? Allahu Akbar. Tak sah apa hang kata aku pun sifat munafik. Ada. Aku pun macam Ustaz dok kata seronok dok share ikut dan istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Cuma masa terbatas ni saya nak bagi satu istighfar yang telah diamalkan oleh salafus soleh, yang telah disebut oleh Syekh Muhammad Ad-Dimyati di dalam kitab beliau Misbahul Zalam, dan satu lagi kitab beliau iaitu Jawahirul Lu'lu'iyah, iaitu kitab syarah kepada Matan Arba'in Imam Nawawi. Dia ada satu maklumat yang dia bagi tahu kat kita, suatu maklumat yang cukup bermakna berkaitan dengan istighfar. Dia kata apa? Ini amalan salafus soleh yang terdahulu. Istighfar tiap-tiap hari 70 kali. Bunyinya astaghfirullah innahu kana ghaffara. Yang ni, yang lain tak mau. Dia mau lafaz yang ni. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Dengar. Ayat ni tak mau. Ayat lain tak mau. Yang ni. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Ulang 70 kali setiap hari. Dia kata apa? Bukan setakat Allah Ta'ala ampunkan dosa kita insya-Allah, kan? Kerana pandukan Nabi sendiri dia kata inilah astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Nabi kata tiap-tiap hari aku istighfar 70 kali. Jadi kita ambil angka tu 70 kali tiap-tiap hari. Dia ada kelebihan yang lain. Kelebihan dia yang pertama iaitu orang ni Allah Ta'ala akan kurniakan zuriat yang baik. Tapi dalam ayat tu dia kata zuriat yang ramai. Tak apalah, alhamdulillah lah, kan? Tapi yang kita penting sekali zuriat yang soleh-solehah daripada ramai yang menyakitkan kepala kita, kan? Tidak. Mau anak ramai ke mau anak yang tak ramai tapi bagus? Kalau ramai bagus, alhamdulillah lah, kan? Ni kelebihan istighfar ni 70 kali. Yang kedua, rezeki kita akan dimurahkan. Kemudian diberkati semua apa yang kita milik, kebun, tanaman, ternakan dan sebagainya. Ini berpandu kepada surah Nuh. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Ini yang kata kelebihan ni. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
tuan-tuan. Masa terbatas. Saya nak kongsi ini saja. Memandangkan diri saya pun banyak bersalah, ada sifat-sifat nifaq, munafik. Memandangkan mungkin ada silap-silap yang saya duk tulis dalam WhatsApp dan sebagainya, hantar mesej kat kawan dan sebagainya, mungkin ada dalam ucapan saya. Kan? Maka perbanyakkan kita beristighfar, tuan-tuan. Kan? Kalau rasa payah macam mana aku pun tak ingat, tak apa. Tuan-tuan ambil sayyidul istighfar. Kan? Penghulu segala istighfar yang Nabi sebut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sampai habis. Itu nama dia apa? Sayyidul istighfar. InsyaAllah, tuan-tuan. Kan? Jaga ibadat kita, solat yang penting. Kan? Bahkan Nabi sebut orang munafik ini dia susah nak solat isyak, nak solat fardu subuh. Jangan jadi orang yang susah nak sembahyang kedua waktu ni. Ini tanda orang munafik. Bila ni kan sonok dekat-dekat dah nak raya ni. Kan nak raya. Kan? Buka puasa tu terus tarawih tak tahu ke mana. Kan? Lepak. Kadang-kadang maghrib pun tak buat. Kan? Akan masuk isyak. Kan? Habis tak larat lagi, jomlah kita keluar pergi shopping pula. Sana sini apa semua. Rugi. Orang yang macam ni cukup rugi. Jangan jadi kita di kalangan orang yang rugi. InsyaAllah saya rasa setakat itu saja yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sila kurang saya aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.